Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, insyaAllah pagi ni kita sambung domir tak habis lagi tu kan? Belum Ustazah. Kita pergi kepada domir ya. Pagi ni domir kita masuk. Pagi ni domir yang kedua. Al-Ghaib dah buat kan minggu lepas kan? Dah semua? Dah Ustazah. Untuk Al-Ghaib ada berapa domirnya? 6. Ada 6. Okey, hari ni kita masuk kepada Al-Mukhatab ya. Al-Mukhatab, mengharapkan semuanya bila saya sebut domir tu dah boleh faham lah. Al-Mukhatab. Al-Mukhatab. Apa makna Al-Mukhatab? Kata ganti nama kedua. Ya, kata ganti nama kedua. Kata ganti nama yang kedua. Okey, Al-Mukhatab berarti kata ganti nama yang kedua. Ya, jadi kata ganti nama kedua tu ada berapa? Ada 6 lagi. Apa dia? Hiya. Anta, antuma, antum. Ya, anta, antuma, antum. Ini untuk muzakkar ke untuk muannas? Muzakkar. Okay, ini untuk muzakkar. Always remember, selalu ingat. Ni anta, kamu seorang lelaki. Anta bermakna kamu seorang lelaki. Antuma, kamu berdua. Antum, kamu semua. Okay, sekali lagi, apa maksud anta? Kamu orang lelaki. Mesti ingat. Anta, kamu seorang lelaki. Ya, min aina anta. Apa maksud min aina anta? Kamu daripada mana? Min aina anta. Kamu dari mana? Lepas tu jawapannya jawab macam mana? Ana minal masjid. Saya dari masjid. Okey. Anta, kamu seorang lelaki. Antuma, kamu berdua. Okey, sama ada kamu berdua ni kedua-duanya lelaki atau satu lelaki, satu perempuan. Atau boleh juga dengan kalimah antuma berarti kedua-dua perempuan. Jadi boleh kedua-dua lelaki, kedua-dua perempuan atau satu lelaki, satu perempuan. Hal fahim tu? Fahimna. Alhamdulillah. Okey, antum. Kamu semua. Kamu semua boleh kamu semua lelaki atau lelaki campur perempuan. Okey, boleh hafal anta kamu seorang lelaki, antuma kamu berdua, antum kamu semua. Ni bila nak guna antum, bilangan 3 ke atas. Bilangan 3 ke atas, gunalah kalimah antum. Sama ada semua lelaki atau ar-rijal wa an-nisa. Lelaki dan perempuan guna antum. Okey, dan nantakil kita berpindah kepada lil muannas untuk perempuan. Kalau lelaki anta, perempuan anti. Perempuan kita sebut apa? Anti. Min aina anti? Ana minal fasl. Saya dari kelas. Okey. Anti, kamu seorang perempuan. Orang sama. Antuma. Okey, antuma berarti kamu berdua perempuan. Okey, untuk kamu semua perempuan, Antunna. Antuna bermakna kamu semua perempuan. Okey. Kita baca sama-sama. Naqra'u ma'i. Okay, mari sama kita baca. Anta
Anta. Antuma. Antuma. Antum. Antum. Anti. Anti. Antuma. Antuma. Antunna. Antunna. Okey, ini disebut lil mukhatab. Kata ganti nama kedua iaitu tasrifnya ada 6. Tasrifnya ada berapa? 6. Anta, kamu seorang lelaki. Antuma, kamu berdua. Antum, kamu semua. Ya. Ini untuk lil muzakkar, untuk lelaki. Bila lelaki boleh ada perempuan. Ya, ini pula untuk lil muannas, untuk perempuan sahaja. Okey, anti, kamu seorang perempuan. Antuma, kamu berdua perempuan. Antunna, kamu semua perempuan. Ya, kamu semua perempuan. Okey. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Ini disebut lil mukhatab. Ya, bagi kata ganti nama kedua yang berhadapan. Kalau al-ghaib, ya, yang tidak kelihatan. Benda yang tidak lihat disebut ghaib. Okey. Semua dapat? Semua faham? InsyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Ada yang tak dapat? Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna? Semua dah salin? Semua dah tulis? Dah. Ya. Okey, semua dah tulis, semua dah salin. Kita berpindah kepada al-mutakallimu. Al-mutakallimu kata ganti nama yang pertama. Al-mutakallimu. Ya, al-mutakallimu. Ya, apa makna al-mutakallimu? Kata ganti nama yang pertama. Kata ganti nama yang pertama dipecahkan kepada dua. Kata ganti nama yang pertama. Pertama. Nama yang pertama. Kata ganti nama yang pertama. Ya. Okey, al-mutakallim kata ganti nama yang pertama. I'rabnya cuma ada dua. Yang pertama ana. Yang kedua nahnu. Wa nahnu. Ana dan yang kedua nahnu. Mana ana? Saya. Ana, saya. Nahnu? Kami. Ini saya. Ini kami. Orang Sarawak kata kami. Kami. Okey. Jadi semua sekali domir terbagi kepada berapa? 11. Okey, ana, saya, nahnu, kami. Okey, ini disebut al-mutakallim. Ya, apa maksud al-mutakallimu? Kata ganti nama yang pertama. So, kata ganti nama yang pertama cuma ada dua. Saya dan kami. Saya, ana, kami, nahnu. So, untuk semua sekali ada berapa domir? 14. Ya. Al-ghaib ada 6. Al-mukhatab ada 6. Al-mutakallim ada 2. So semua sekali ada 14. Okey, dah lancar dah? Dah hafal dah? Lancar semua? Allah. Boleh ya? Semua dah lancar? InsyaAllah. Okey, saya nak dengar semua sekali lancarkan. Kata ganti nama dulu sebelum saya nak masuk fi'il madhi.
Sebab kalau tak kenal domir, nak masuk fi'il madhi susah nanti. Okey. Kata ganti nama yang ketiga. Cuba baca saya dengar. Semua sekali. Antum, anti, antuma, antunna. Ana nahnu. Ana nahnu. Okey, semua dapat? Okey, Tuan Haji Saripudin. Dah dapat tak domir semua? Dapat. Tuan Haji Saripudin. Dapat tak? Tak dengar suara tu. Ni jauh dari Singapura ni. Oh, dia mute kan? Tak dengar. Orang jauh. Singapura ni. Singapura mari. Okey, semua dapatnya? Dapat Ustazah. Dapat. Laira, Ya Ustazah, Laira, dapat. dapat Ya. tak? InsyaAllah Ustazah dapat. Alhamdulillah. Puan Sri hari ni ada masuk kelas tak? Puan Sri ada masuk kelas tak? Tuan Haji ada bagi link tak dekat Puan Sri yang jauh di Kepung? Masuk Ustazah, masuk. Ada ya? Okey. Ada. Okey, sebab saya tak nampak muka yang tu saya tanya tu. Okey, alhamdulillah. Puan Sri dapat tak? Dapat. Ya, okey, alhamdulillah. So, kalau semua dah dapat ya. Kalau semua dah dapat, kita pergi kepada kata kerja. Kita pergi kepada apa dia? Kata kerja. Warna apa? Okey, kata kerja dalam bahasa Arab disebut apa? Fi'il. 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 Okey. Okey, sekarang kita dah pergi berpindah kepada mana? Fi'il. Fi'il ni yang kita takut ni sebab fi'il ni perbuatan kita. Kan? Fi'lun artinya kata kerja. Ya. Fi'lun. Mana fi'lun? Kata Kerja. Kata kerja. Saya tulis Melayu lah. Ya, tulis Melayu pula. Tulis Rumi. Ya, tulis Rumi nanti yang tak berapa laju bahasa Arab. Tulis Jawi laju sikit dia nulis. Okey, fi'lun artinya kata kerja atau nama lainnya perbuatan. Kata kerja atau boleh juga ditulis dengan perbuatan. Okey. Sekarang sebut betul-betul fi'lun. Fi'lun. Okey, tapi orang Arab dia tak sebut fi'lun. Dia matikan lam. Bila dia matikan lam bunyinya fi'il. Jadi bunyinya apa? Fi'il. Okey. Fi'il ni dipecahkan pula kepada 4. Okey, fi'il ni dipecahkan kepada 4. Okey, minggu lepas dah terang ke belum? Dah Ustazah. Dah. Okey, hari ni kita masuk fi'il yang pertama. Okey, fi'il yang pertama. Nikmah ada masuk tak ni? Tak dengar suara Nikmah? Macam tak masuk lagi Ustazah. Nanti lupa lah tu. Selalu dia lupa. Sekejap saya. Ustazah, saya masuk. Tengok saya nak biar saya masuk. Saya bayar awak jerit. Saya masuk. Okey, itu staf KTM tu. Staf KTM. Nikmah tu staf KTM, pegawai KTM. Tapi dah pencen. So dia kuat belajar. Semua subjek dia nak belajar. Alhamdulillah, barakallah. Okey, sekarang kita Nikmah yang kurangan kita tu. Nikmatun. Nikmah pandai Ustazah. Dia memang pandai nikmatun sebab Allah bagi nikmat sepanjang masa. Nikmat pandai kat dia. Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, kita masuk kepada fi'il yang pertama disebut fi'lun madin. Ya, ini ulang bagi pelajar baru sebenarnya. Pelajar lama dah menambahkan lagi kefahaman jelas. Fi'lun madin disebut kata kerja yang telah berlaku. Ya, kata kerja atau perbuatan yang telah berlaku. Ya, yang telah berlaku atau yang telah lepas. Ya, jadi kalau saya mengajar bahasa Arab ni, saya tak ada semuanya bahasa Arab. Saya masuk sekali apa benda fi'lun madhi ni, kata kerja yang dah berlaku, perbuatan yang berlaku. Perbuatan yang telah berlaku. Kita banyak tak perbuatan yang kita telah lakukan? Banyak. Ya, sama ada perbuatan tu dalam bentuk
Ma'ruf. Mana ma'ruf? Kebaikan. Baik. Kebaikan. Au Mungkar. 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 Ya, yang kita makruf ni tak apa, dah lepas. Jangan pandang-pandang. Benda yang dah baik, dah buat, dah alhamdulillah. Yang kita risau yang mana ni? Yang Mungkar. yang mungkar inilah yang kita risau, yang kita kena ikuti dengan fi'lun mudhari. Yang mungkar ni, mak mana mungkar? Tak baik. Penuh. Mungkar ni, apa benda perbuatan mungkar ni? Perbuatan yang Allah marah. Perbuatan yang Allah cegah tapi kita buat, na'udzubillah min dzalik. Maka oleh kerana perbuatan mungkar ni banyak dah kita buat, sekarang kita pergi kepada ini semua nak ikut dan nak bagi faham. Kita pergi kepada fi'il mudhari. Kenapa ada 4 fi'il? Okey, sekarang kita pergi kepada fi'il apa? Mudhari. Apa maksud fi'il mudhari? Kata kerja yang berlaku. Sedang berlaku dan akan berlaku. Yelah, betul lah tu. Fi'il Yang present tense. Fi'il mudhari ni apa dia? Kata kerja yang sedang berlaku atau perbuatan yang sedang berlaku. Ya. Bila perbuatan yang sedang berlaku dan akan berlaku, ya, kita kena ingat yang sedang berlaku dan yang akan berlaku, kena ingat yang Allah bagi satu dalam bentuk suruhan. Namanya fi'il apa? Fi'il amal. Namanya fi'il amar. Fi'lul amri. Fi'lul Apa? amri. Apa maksud fi'il amar? Perintah. Perintah ataupun kerja perintah. suruhan. Okey. Kata kerja perintah ataupun suruhan. Sekarang ni yang kita nak buat fi'il mudhari ni yang Allah suruh. Yang Allah suruh. Yang Allah suruh namanya fi'il amar. Okey, fi'il amar ni yang kita nak segera buat ni apa benda ni? Wajib dan apa haram. Wajib. dan sunnah. Okey. Fi'il amar yang segera kita nak buat ni apa benda? Dalam bentuk perintah yang wajib, dalam bentuk perintah yang sunnah. Yang sekarang ni fi'il mudhari yang segera kita nak tinggalkan ni apa benda? Dalam bentuk Mungkar. an-nahyah. An-nahyah ataupun nahi lah. Nahi. Kata larangan. Fi'il nahi. Kita nak sebut la an-nahyah pun tak apalah. Kita sebut nahi. Nahi. Kita sebut fi'lun nahi. Fi'lun nahi. Fi'lun nahi. Mana an-nahyah ni? Larangan. Larangan. Okey, yang kita nak buat sekarang, yang kita sedang ni fi'il mudhari ni perkara yang sedang berlaku dan yang akan berlaku kan? Ya, betul. Benda yang sedang berlaku dan akan berlaku yang kita nak buat dalam bentuk yang Allah perintah. Kita nak buat wajib. Wajib pun tak titik. Yang wajib. Yang wajib. Tak kira lah apa benda yang wajib Allah suruh, segera. Di samping yang wajib, segerakan yang sunnah. Ya. Dalam masa yang sama, perbuatan yang sedang berlaku yang wajib kita segera tinggalkan apa benda? Yang haram. Yang haram. Dan yang Makruh. Yang haram. Haram nak tulis haram cakap Arab ya. Haram cakap Arab tak payah ada alif. Haramim. Haram. Yang kita segera nak tinggalkan apa dia? Yang haram dan yang Makruh. Makruh. Yang sangat bengek saya tulis. Boleh ke? Boleh. Ini tulisan Arab ni. Makruh. Haram.
makruh. Jangan buat yang haram, jangan buat yang makruh. Ya. Ataupun syubhah. Tahu yang syubhah? Ya, tak tahu halal haram syubhah lah tu. Ya. Okey, boleh. Jadi sekarang kita tengok. Ya, mulanya fi'il madhi. Ya. Mulanya fi'il madhi, perbuatan yang telah berlaku. Perbuatan yang berlaku pasti ada yang ma'ruf, pasti ada yang Mungkar. kan? Yang ma'ruf alhamdulillah. Yang mungkar na'udzubillah. Okey? Okey. Mungkar ialah perkara yang kita sepatutnya jauh-jauh tinggalkan tapi dah terbuat. Bila dah terbuat kena buat apa ni? Taubat. Sekarang masih hidup lagi kan? Belum mati lagi. Lalu sekarang ni fi'il mudhari' kan? Sedang berlaku. Yang sedang berlaku ni kita kena segerakan yang Allah suruh apa? Dalam bentuk yang wajib, dalam bentuk yang sunat. Yang sekarang ni kena segera tinggalkan apa dia? Yang haram dan yang makruh dan juga yang syubhah. Haram, makruh dan syubhah. Ya. Haram, makruh, ya. Haram, makruh, syubhah. Ya, itu yang kita tinggalkan. Kita ambil khususnya. Khususnya fi'il madhi. Okey. Okey, sekali lagi saya ulang. Fi'il ada berapa? 4. Okey, pertama fi'il Madhi. okey, kedua sama-sama jawab. Tak apa, bukalah suara tu. Kedua fi'il mudhari'. Ketiga amal. Keempat agak betul-betul faham. Madhi, mudhari', amar, nahi. Nanti mudhari' amal Madhi, mudhari', Amar. nahi. Fi'ilnya saya tinggalkan. Saya sebut je. Ya, madhi, mudhari', amar, nahi. Okey, boleh? Tengok balik. Saya pusing-pusing. Saya nak bagi biar sampai orang kata sampai jadi ni fi'lun ni pecahannya, ya, pecahan berapa tadi? 4. Okey, 4. Okey, ingat betul-betul. Saya tulis madhi. Madhi segera bertaubat. Bertaubat kat mana? Kat sini. Sini tu apa dia? Mudhari'. Bila mudhari' ni kena ingat ada pecahan. Apa dia pecahannya? Amar. Dan lagi satu apa dia? Nahi. Ya, nahi. Madhi, mudhari', amar, nahi. Ya. nun hai nahi. Nahi. Understand? Ni nahi. Okey? Ini perbuatan dah berlaku, yang sedang berlaku, segera perintah Allah segerakan. Larangan Allah segera tinggalkan. Ini segera kerjakan, ini segera tinggalkan. Ini segera kerjakan, ini segera tinggalkan. Amar, lakukan. Amar, segera lakukan. Ini segera tinggalkan. Ini segera tinggalkan. Ya, ini lakukan, ini tinggalkan. Boleh? Ini dah lepas. Untuk sekarang segera bertaubat. Ini kita buat sekarang ni al-an wa mustaqbal. Ini al-mudhari', al-an, al-mustaqbal. ya. Dan juga mustaqbal. Mustaqbal.
Akbar. Ya, sekarang dan yang akan berlaku, yang kita nak buat sekarang, segera lakukan fi'il amar dalam bentuk wajib dan sunat. Nahi segera tinggalkan yang haram dan syubhat dan makruh. Okey, boleh? Dapat? Boleh ingat betul-betul ni pecahan dia? Cuba ingat madhi, mudhari, Mari, amar, nahi. Okey, sekali lagi. Madhi, mudhari, amar, nahi. Dah lah tu, dah pandai sungguh lah tu. Okey, boleh? Nikmah boleh dapat ni? Boleh. Boleh tahu semua ingat ni apa awak nak buat sekarang? Boleh. Amar ma'ruf nahi munkar. Okey, amar ma'ruf nahi nahi munkar. munkar, Itu yang kena pegang sekarang ni. Yang kena buat sekarang ni amar ma'ruf ma'ruf, nahi munkar. Alhamdulillah. Okey, habis dah tu. Okey. Sekarang pecahan fi'il madhi, domir pun dah pandai. Terus kita masuk. Pecahan fi'il madhi tasrifnya ada 14. Ya, di tasrifnya ada 14. Fi'il madhi tasrif berapa belas? Tasrif fi'il madhi, ya, tasrif fi'il madhi ada 14. Okay, tasrif fi'il madhi, tasrif dia tasrifun. Apa maksud tasrif? Ya, dia punya pecahan ada berapa? Tasrif untuk fi'il madhi, tasrif untuk fi'il madhi. Berapa? Tulis 14. Ya, ingat betul tasrif fi'il madhi ada 14. Okey, sekarang kita masuk tasrif yang pertama. Tasrif yang pertama disebut al-ghaib. Tasrif pertama disebut al-ghaib. Tasrif yang pertama disebut al-ghaib. Dia apa tu? Panjang benar kaki. Huruf-hurufnya. Ya, fi'il madhi. Okey, tasrifnya ada 14. Ya, nanti masuk YouTube, nampak ustaz saya dia kata apa kau kaki awak huruf panjang, nanti di komplain kat saya. Okey. Jadi 14 tu yang pertama kita belajar al-ghaib. Apa dia? Yang pertama Al-ghaib. al-ghaib. Okey, masuk. Yang tu yang nanti ustaz yang ajar saya panjang. Kaki panjang muka ubat. Okey, al-ghaib tasrifnya ada berapa tadi? Kita bagi nomornya. Ada 6. Ada 6 tasrif, ya. Ada 6 tasrif. Ada 6 tasrif. Yang pertama kita sebut fa'ala. Kita sebut apa? Fa'ala. Okay, 6. Yang pertama kita sebut fa'ala. Okey, sekarang tengok fa'ala. Ini tasrif fi'il madhi yang pertama disebut dengan fa'ala. Ya, fa'ala. Okey. Untuk fi'il madhi fa'ala ni dia boleh tukar kepada ain ini. Saya terus ajarlah untuk cepat. Ya, ain ni boleh berubah kepada fa'ila. Ya, ajar sekali. Dah jadi laju sikitlah. Ya, boleh kepada fa'ila. Yang ketiga, dia boleh tukar ain fi'il kepada fa'ula. Okay, tengok sekarang, cuba tengok. Ya, tengok apa dia. Pertama, ain fi'il baris atas. Kedua, ain fi'il kasrah. Bawah. Ya, bawah tu kasrah lah. Ketiga, Dhammah. Ya, jadi fathah baris atas, kasrah baris bawah,
dhammah baris depan. Baris depan. Jadi walaupun disebut fa'ala, fa'ila, fa'ula, maksudnya tetap sama. Cuma baris pada ain fi'ilnya boleh berubah atas, bawah, hadapan. Ini adalah kata ganti nama yang ketiga bagi fi'il madhi. Jadi dia ada 3 wajah, ada 3 syakal pada ain fi'ilnya. Syakal artinya baris, ya. Yang pertama fa'ala, yang kedua fa'ila, yang kedua fa'ula. Okey, sekarang tengok, perhatikan pada lam yang berbaris atas. Unzuru al-akhir kalimah. Tengok pada akhir kalimah ada huruf lam. Huruf lam berbaris Atas. ya, huruf lam berbaris atas. Kalau tak faham tanya ya, jangan diam saja. Buka suara tu, mic tu, tanya. Jadi tengok ketiga-tiganya kekal dengan baris atas. Yang berbeza hanya pada huruf yang kedua. Ya, huruf kedua saja. Pertama sama, ketiga-tiganya berbaris atas. Nampak? Fa baris atas. Tiga-tiga fa baris atas. Ya, lam. Ketiga-tiga lam berbaris atas. Yang berbeza hanya huruf kedua iaitu pada ain. Ya, jadi kita sebut fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Yang berubah hanya pada ain fi'il. Sebab ini kan sebut fi'il ni, fi'il apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi ni nampak ni, fi'il madhi. Kita bicara tentang apa? Fi'il madhi. Jadi fi'il madhi untuk kata ganti nama yang ketiga yang disebut al-ghaibu. Al-ghaibu. Al-ghaibu kata ganti nama yang keberapa? Yang ketiga. Kata ganti nama yang ketiga pecahannya ada berapa? 6. Ini kita baru masuk yang pertama. Dia ada 6. Ini yang pertama. Yang pertama saya ajar terus bentuk wazan untuk al-ghaib ini ada yang fa'ala, ada fa'ila, ada fa'ula. Jangan susah hati. Bila kita ahlul Quran, kita akan jumpa di dalam Al-Quran. Bila ahlul Quran, ketiga-tiga ni akan jumpa dalam Al-Quran. Ya, jangan susah hati. Ya, saya bagi contoh kenapa dia berubah pada ain fi'il. Kerana bahasa Arab, tidak semua kalimah mengguna ain fi'il berbaris atas. Dan tidak semua kalimah ain fi'il berbaris bawah. Dan tidak semua ain fi'il berbaris hadapan. Okey? Jadi apa maksud fa'ala, fa'ula, fa'ila dan fa'ula? Maksudnya sama. Apa dia maksudnya? Dia seorang lelaki telah melakukan atau mengerjakan atau membuat. Maksudnya sama. Melakukan pun sama, membuat pun sama, mengerjakan pun sama. Yang penting yang mesti faham jelas, lam baris atas ni domir yang tersembunyi. Ya, domir yang tersembunyi adalah yang tak nampak, yang kita dah belajar minggu lepas. Domirnya apa? Huwa. Itu yang mesti faham. Ya, pada ainnya atas, bawah, ke depan, ke jangan fikir. Yang kena faham betul-betul, tengok pada lam yang berbaris atas ni, domirnya ialah mesti apa? Huwa. Domainnya mesti huwa. Yang tu sebab saya ajar domain dulu. Domainnya ialah huwa. Okey, apa maksud huwa? Seorang lelaki. Jadi perbuatan ini telah dilakukan oleh dia seorang lelaki. Yang tu mesti faham. Jadi dia seorang lelaki telah melakukan. Lepas tu kalimah lain tu buatlah, nak sambung. Ini baru nak belajar satu kalimah.
Okey. Ada tak yang tak faham daripada fa'ala, fa'ila, fa'ula? Maksud semua-semua sama. Ya, tak kira baris atas ke, baris bawah ke, baris depan, maksudnya tetap dia telah melakukan. Ya, dia tu siapa? Dia tu mesti seorang lelaki. Perbuatannya apa? Telah melakukan. Ya, tak nak sebut melakukan, membuat. Tak nak sebut membuat, mengerjakan. Jelas? Jelas? Jelas. Okey, sekarang saya masuk kepada yang kedua. Ya. Yang kedua. Yang kedua kita sebut huma. Kuma. Bila huma di hujungnya, kita tengok apa yang berlaku perubahan pada di hujung kalimah. Kita tambah alif. Kita tambah huruf apa? Alif. Okay, sekarang tambah di hujungnya dengan huruf alif. Fa'ala. Ya. Fa'ala di sini. Ya. Fa'ila. Fa'ila. Di sini. Fu'ila. Mula. Okey. Nampak? Fa'ala. Fa'ila. Fa'ula. Okey. Di hujungnya tiga-tiga kalimah ini yang ditambah ialah huruf apa? Alif. Yang ditambah ialah huruf alif. Ya, jadi huruf alif di hujung kalimah ini domirnya ialah Uma. Uma. Saya tak kata kuah. Saya kata uma. Ya. Fa'ala. Fa'ila. Fa'ula. Okey, yang ditambah di hujung kalimah dengan huruf apa? Alif. Ya, alif. Jadi alif di hujung kalimah ini bererti domir yang diguna pakai apa domirnya? Kuma. Okey. Saya letak alif ni ya, saya letak ni tambah ni dia kita tambah huruf apa? Alif. Ya, alif. Alif, ejaan alif macam ni ya, alifun. Alif. Ya, jadi saya buat dalam kurungan alif. Jadi alif ni domainnya apa? Uma. Okey. Uma. Jadi alif ni apa? Uma. Uma berarti apa? Mereka Dua orang lelaki. Mereka berdua. Kalau tadi kita guna kalimah dia kan? Di sini kita guna kalimah mereka. Di sini dia. Okey, di sini mereka. Mereka ni berapa orang? Dua orang lelaki. Mereka Dua orang berdua. Boleh nampak ke tulisan ni? Mereka berdua. Ya, mereka berdua. Okay, jadi mereka berdua telah. Kena sebut kalimah apa? Telah. Jangan pernah lupa. Kenapa kena sebut telah? Sebab ini lepas. Kena sebut telah. Ya, mereka berdua telah melakukan. Mereka berdua telah mengerjakan. Mereka berdua telah membuat. Maksudnya sama seperti awak lah nak letak membuat ke, mengerjakan ke, melakukan. Ya, terpulang. Ya, jadi tambah alif ini berarti domainnya ialah huma. Apa maksud huma? Mereka berdua orang lelaki. Mereka berdua. Mungkin kedua-duanya lelaki atau kedua-dua perempuan. Mungkin satu lelaki, satu perempuan. Jadi kalau dua orang kita sebut dengan fa'ala, fa'ila, fa'ula. Jelas? Okey, baris atas untuk domir huwa. Tambah alif untuk mereka. Jadi mereka ni dalam bahasa Arab disebut dengan domir huwa. Okey, yang ketiga. Yang ketiga di hujungnya kita tambah waw. Kita tambah dengan huruf apa? Waw.
Merah pula dia. Merah kalau saya tulis merah nampak ke? Nampak. Nampak Ustazah? Nampak. Nampak ya? Okey. Okey, fa'alu. Fa'alu ni alif tambahan disebut alif fariqah. Ni untuk tanda jamak ni ya. Ni waw ni tambah di hujung fa'alu. Di sini akan jadi fa'ilu. Ya, fa'ilu. Di sini akan jadi fa'ulu. Fa'ulu. Okey. Sekarang kita tambah dengan huruf apa? Wow. Wow. Okey. Waw tu untuk dhamir apa? Hum. Okey, nampak? Home. Sekarang kita tambah di hujung dengan huruf waw. 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 Kerana asalnya 3 huruf. Sekarang kita tambah dengan waw. Tadi kita tambah dengan alif. 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 Nampak? Jadi fi'il madhi tengok di hujung kalimah. Bila kita dah tambah dengan waw, sekarang dhamir yang diguna pakai ialah hum. Jadi waw. Waw ni, nampak ada waw ni? Nampak di hujung ada waw? Waw ini adalah dhamir bagi Home. masuk hum. Mereka Mereka. Semua. hum berarti mereka semua. Ya, mereka semua. Ni hum ni, nampak hum? Hum berarti mereka semua. Mereka semua ini boleh kesemuanya lelaki atau lelaki campur perempuan. Jadi fa'adu ni fa'adu, fa'ilu, fa'ulu. Apa maksudnya? Jadi tengok waw ni, nampak waw ni berarti mereka semua. Ya, mereka semua. Ya, apa dia perbuatannya apa? Mereka semua telah melakukan. Ya, mereka semua telah melakukan. Mereka semua telah melakukan. Okey, sama ada kita nak guna melakukan pun boleh, mengerjakan pun boleh, membuat pun boleh. Okey, jadi kita kena mahir tengok di hujung kalimah. Yang berbaris atas adalah untuk dhamir huwa. Yang ditambah alif, dhamirnya ialah huma. Ya, huma. Apa maksud huma? Mereka berdua. Yang ditambah dengan waw adalah dhamir berarti mereka semua. Telah melakukan. Ya, mereka semua telah melakukan. Mesti ada kalimah apa? Telah. Telah ini memberi maksud madin. Telah madin. Itu yang kita sebut fi'il madhi. Madhi ini memberi maksud telah. Telah. Telah berlaku. Ya, itu sebab kita kena sebut terjemahannya dengan Telah. Ya, dia telah melakukan. Mereka berdua telah melakukan. Mereka semua telah melakukan. Okey. Jelas? Okey. Setiap fi'il. Okey. Sekarang tengok betul-betul. Dengar betul-betul 100%. Setiap fi'il berkehendak kepada fa'il. Okey. Setiap fi'il. Ni fi'il kan? Setiap fi'il berkehendak kepada apa? Fa'il. Ya. Setiap fi'il. Tulis. Kita tulis Melayu, tulis Rumi ya. Supaya semua dapat dengan jelas dan cepat. Setiap fi'il berkehendak kepada
Fa'il. Nampak? Beza tulisan. Ini fa'il. Ini fa'il. Nah, ini tulisan Rumi. Kalau bahasa Arab, fa'il. Ni fa'lun. Fa'il tu ialah fa'lun. Setiap fa'lun mesti berkendak kepada fa'ilun. Fa'il. Ini saya tulis Rumi. Ini saya tulis Jawi. Ini tulis Arab. Setiap fa'il berkendak kepada fa'il. Ini fa'il dalam bahasa Arab fa'lun. Fa'il ini disebut dalam bahasa Arab fa'ilun. Okey. Fa'il. Ya. Ikut sekarang boleh ikut lagi? Boleh. Alhamdulillah. Okey, sekarang cuba tengok. Dalam kalimah yang kita tulis tadi, kesemuanya ada fa'il dan ada fa'il. Semua yang kita tulis, yang kita sedang belajar ni, ada fa'il, ada fa'il. Mana dia punya fa'il? Okey, sekarang cuba tengok. Pada kalimah fa'ala, fa'ila, fa'ula, dia punya fa'ilnya duduk di ujung kalimah. Mana dia punya fa'il? Ni tengok pada baris atas. Ni baris atas, baris atas, baris atas. Jadi fa'ilnya apa dia? Iaitu domir. Jadi fa'ilnya disebut fa'il dalam bentuk domir. Fa'ilnya dalam bentuk apa? Domir. Fa'ilnya dalam bentuk domir. Ya, fa'il dalam bentuk apa? Domir. Kenapa kita kata fa'il dalam bentuk domir? Kerana dia sekadar ganti nama. Ganti nama. Betul tak kita sebut dia? Dia tu mesti ada nama kan? Siapa dia tu? Dia tu Muhammad. Siapa dia tu? Dia tu Kasim. Siapa dia tu? Omar. Jadi Kasim, Omar semua tu adalah kata ganti nama. Ganti nama. Jadi kita sebut tak sebut Omar, kita tak sebut Kasim, kita sebut apa? Dia. Nampak tak? Faham ke tak saya cakap ni? Ya, dia. Faham. Jadi dia ni disebut domir yang menjadi fa'il. Lalu kita sebut fa'il dalam bentuk domir. Apa maksud fa'il? Fa'il artinya pelaku. Ya, pelajar-pelajar yang baru menceburi bahasa Arab, tolong tulis fa'ilun artinya pelaku atau pembuat. Ya, pelaku atau pembuat. Ya. Fa'il artinya pelaku. Pelaku. Ya, pelaku. Ataupun pembuat. Contoh, setiap perbuatan mesti ada pelaku. Setiap perbuatan mesti ada pelaku. Mana boleh ada benda tak ada orang yang buat. Contoh, kita duduk atas bumi kan? Kita tinggal atas bumi kan? Ya. Siapa yang ciptakan bumi? Allah. Allah. Kan? Allah. Fa'ilnya ialah Allah. Ya, fa'ilnya ialah Allah. Jadi setiap benda yang wujud pasti ada pelaku. Jadi pelaku tu disebut dalam bahasa Arab fa'il. Fa'il itu dalam bahasa Malaysia disebut pelaku atau pembuat. Jadi setiap perbuatan wajib ada pelaku. Jadi perbuatan dalam bahasa Arab disebut fi'lun. Ya, perbuatan. Dan bila ada perbuatan mesti ada pelaku. Jadi pelaku tu disebut fa'il. Boleh? Dapat tak? Dapat.
Okey, sekarang kita sedang belajar fa'il dalam bentuk domain. Domain. Okey, dah jelas? Sekarang tengok fa'il dalam bentuk domainnya. Yang pertama kita dah dapat fa'il dalam bentuk domainnya ialah huwa. Huwa. Yang kedua, fa'ilnya dalam bentuk huma. Huma. Ya. Yang ketiga, fa'ilnya dalam bentuk hum. Okey, jelas? Jelas. Jelas. Okey, lalu kita terjemahkan. Dia telah melakukan. Mereka berdua telah melakukan. Melakukan. Mereka semua Mereka semua telah melakukan. melakukan. Jelas? Jelas. Okey, sekarang kalau dah jelas, jangan kepala berserabut. Kenapa ada fa'ala, kenapa ada fa'ila, kenapa ada fa'ula? Kerana dalam bahasa Arab yang menggunakan wazan ini, ya, ketiga-tiga ni ada. Ya, orang Arab menggunakan contoh. Kalau dia nak kata duduk, dia akan gunakan kalimah fa'ala ni dalam bentuk kalimahnya ialah jalasa. Ya, jalasa. Jalasa. Okey, jalasa. Jadi boleh tak saya padam balik kali yang dah conteng-conteng ni? Boleh. Boleh. Semua dah faham? Semua dah dapat? Dapat. Semua dah dapat? Dah. Dah. Betul semua pelajar baru semua dah dapat? InsyaAllah. Boleh faham tak? Allah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Barakallah. Okey, sekarang tengok kenapa ada 3 wajah. Ya, tengok kenapa dia guna fa'ala. Salah. Fa'ala. Ini dia. Belah dibuat dalingan kebun. Fa'ala. Kenapa dia guna fa'ila? Daripada dia mayap, dia ada kebun kat Jah. Dia nak duit pun dah bagi. Daripada mayap dia tak. Okey, sekarang tengok. Kenapa ada 3 tak boleh ke 1 je supaya kami tak pening? Macam mana saya nak buat pening ke tak pening? Inilah faedah Al-Quran. Ya, contoh, dia guna wazan yang sama tapi kalimah yang berbeza. Okey, bila saya kata wazan yang sama, baris yang sama. Baris yang sama. Bila saya kata wazan, timbangan. Wazan cakap bahasa Arab. Melayu sebut timbangan. Ya, timbangan yang sama dirujuk kepada baris. Okay, contoh fa'ala, saya gunakan wazan yang sama tetapi kalimah yang berbeza. Ya, contoh, ya, tengok saya akan tulis wazan sama, kalimah dia berbeza. Jalasa. Apa maksud jalasa? Ya, Dia telah duduk. Dia seorang lelaki telah duduk. Okey, sekarang cuba tengok yang saya kata wazan yang sama, betul tak? Ketiga-tiganya baris atas. Atas, Nampak ya. tak semua? Nampak. Nampak. Lelaki perempuan semua nampak? Fa, la, a, sa, la. Nampak tak? Nampak. Semuanya menggunakan baris atas. Atas. Jadi jalasa berarti dia telah duduk. Dia seorang lelaki telah duduk. Duduk. Okey. Kemudian saya nak kata pula dia seorang lelaki telah minum. Ya. Saya tak boleh menggunakan wazan fa'ala ini. Saya kena guna wazan fa'ila. Syaribah. Syaribah. Okey. Nampak? Saya tak boleh guna syarabah. Salah. Maka dengan sebab itu, datangnya wazan yang kedua, namanya fa'ila. Fa'ila. Bila saya nak kata dia telah minum, saya tak boleh guna wazan fa'ala. Kena guna wazan fa'ila. Jadi dia telah minum. Bunyinya macam mana? Kalimahnya berbunyi syaribah. Syaribah. Punya baris bawah.
Nampak semua tak? Nampak. Nampak. Jadi sebab itulah adanya 3 wajah. Ya, syariba. Okey, yang ketiga, tak boleh pula guna wazan fa'ala dan fa'ila. Ya. Contoh, ya, kalau saya nak kata dia telah mulia, karuma. Karuma. Saya tak boleh tulis karoma, saya tak boleh tulis karima, dan yang saya boleh tulis menggunakan wazan fa'ula, maka jadilah dia karuma. Dia telah mulia. Okey, sekarang boleh faham tak kenapa ada 3 wajah pada ain fi'il? Faham tak apa yang saya nak sampaikan? Faham. Faham? Semua faham? Naam. Faham? Jelas sangat-sangat. Faham ya? Kalau faham, okay, contoh yang lain. Kalau saya nak kata kalimah membaca, saya tak boleh guna wazan fa'ila, wazan fa'ula. Saya kena guna wazan fa'ala. Ya? Qara'a. Dia membaca saja. Qara'a, dia telah membaca. Saya tak boleh guna wazan qari'a. Dan saya tak boleh guna wazan qaru'a. Sebab dia menggunakan wazan fa'ala. Kalau saya nak kata dia telah gembira, saya kena guna wazan fa'ila. Maka jadilah dia fariha. Nampak? Ustazah, perkataan-perkataan tu kita kena ingat, kita kena hafal ke? Betul, Ataupun kena ingat. Ya, cara nak ingat, baca Quran. Jumpa dalam Quran tanda. Jumpa dalam Quran tanda. Nanti mahir. Okey, kalau saya nak kata dia telah menjauh, saya tak boleh guna kalimah yang ni. Saya kena ikut wazan fa'ula. Jadi bunyinya ba'uda. Nampak? Sebab itulah adanya yang di ain fi'ilnya, kejap dia di atas, kejap dia di bawah, kejap dia di hadapan. Okey, jadi saya dah masukkan terus supaya pemahaman yang jelas kenapa adanya 3 wajah pada ain fi'il. Kerana bahasa Arab dia mengikut wazan ain fi'il. Jadi kalau jalasa, qara'a, dakhala, kharaja, semuanya menggunakan ain fi'il berbaris atas. Okey, contoh lagi syariba, fariha, ghadiba, semuanya menggunakan ain fi'il berbaris bawah. Contoh lagi fa'ula, karuma, ba'uda, kabura, semuanya menggunakan ain fi'il baris depan. Dan datang. Okey, boleh ke faham jelas apa yang saya nak cakap ni? Jelas sangat-sangat. Boleh ikuti dengan baik, insya-Allah. Okay, alhamdulillah. Okey, kalau faham, tadi kita dah belajar 3 wajah fi'il madhi al-ghaib. InsyaAllah saya habiskan 3 lagi. Okey, sekarang saya padami untuk apa? Kenapa ada berubah pada ain fi'il? Dah dapat jawapannya? Ya, dah dapat jawapannya? Dapat. Syaribah telah minum. Dia telah minum. Dia telah minum. Okey, ya, dia telah minum. Syaribah, okey, kalau tak dapat, jalasa, dia telah duduk. Ya, qara'a, dia telah membaca. Syaribah, dia telah minum. Fariha, dia telah gembira. Karuma, dia telah mulia. Ba'uda, dia telah menjauhkan. Okey, alhamdulillah. Saya terus kepada 3 lagi yang tak habis. 3 lagi tak habis. Okey. Okay. Dapat tak semua? Okey, maksud pun dapat tak? Yang kalau apa dia? Dia telah gembira. Gembira dah lagi. Fariha. Fariha.
Sebut dah betul-betul dengan makhrajnya. Nanti orang Arab tak faham. Okey? Okey, sekarang dah dapat kenapa ain fi'il berubah? Dah dapat jawapan? Dah dapat. Alhamdulillah. Okey, saya habiskan untuk sekarang pergi kepada yang 3 lagi. Okey, tadi kita belajar untuk muzakkar. So sekarang kita pergi kepada muannas. Apa maksud muannas? Perempuan. Lil muannas. Ya, sekarang kita berpindah kepada lil muannas. Fi'il madhi lil muannas. Lil muannas. Macam ni tulisnya. Lil muannas. Maksud muannas Perempuan. punya ninun. Pen digital ni susah sikit. Ninun tau. Ya, ya. Saya tengok macam tu. Hilang pula dia. Oi. Kalau lah saya boleh nulis pakai marker pen laju macam ni. Lil muannas. Lil muannas. Lil muannas. Lil Muannas. Sampai di bawah. Untuk perempuan. Perempuan ada lagi 3. Tadi 3 lelaki ni, sekarang kita pergi 3 lagi untuk perempuan. Al-awwal, awalan fa'alat. Fa'alat. Ya, dia boleh bertukar macam tadilah. Ya. Fa'ilat. Dan dia juga boleh bertukar dengan fa'ilat. Macam tadi juga ya, sama seperti tadi. Ya, sama seperti tadi. Ini boleh baris atas, ini baris bawah, ini baris depan. Baris depan. Ini nampak di hujungnya ada huruf apa? Ta'nis atau disebut maftuhah. Samalah tu. Yang terbuka. Ta'nis tak merujuk kepada perempuan. Jadi yang di hujung ada ta ni, di hujungnya ada huruf ta ni. Kenapa? Ta ni merujuk kepada domirnya ialah Ya. Hai, mengapa Puan Jings? Tak tahu. Buatnya pergi membakau. Ya. Fa'alat. Fa'ilat. Ya. Mana Kia? Kia seorang perempuan telah melakukan. Fa'alat, dia seorang perempuan telah melakukan. Fa'ilat sama. Fa'ulat pun sama. Sama semuanya. Yang penting kena faham sampai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ta ini domirnya ialah iya. Okey, sama ada fa'alat ke, fa'ilat ke, fa'ulat ke. Yang kena ingat domirnya apa? Ya. Jadi domir kia ini adalah fa'il sebagai fa'il. Domir i'rabnya sebagai fa'il. Domir ni semuanya disebut dengan nama domir muttasilun. Domirnya disebut dengan apa? Domir muttasil. Ya, domirun muttasil. Domirun. Apa maksud domirun? Kata ganti nama. Muttasilun. Jangan salah-salah. Nanti muttasilun jadi munfasilun. Munfasilun lain. Muttasilun. Muttasilun. Apa maksud domirun muttasilun? Kata ganti nama yang bersambung. Ya, domirun muttasilun, kata ganti nama yang bersambung. Okey, bersambung dengan apa? Bersambung dengan fi'il. Tulis. Domirun muttasilun ni apa maksudnya? Dia bersambung dengan apa? Bersambung. Ya, bersambung. Bersambung dengan apa?
bersambung dengan apa? Fi'il. Fi'il. Tulislah tu. Ya, bersambung dengan fi'il. Dhamirun muttasilun artinya kata ganti nama yang bersambung dengan fi'il. Fi'il. Nampak? Ya, Bersambung yani dengan adalah fi'il. dhamir. Sekarang yani bersambung dengan fi'il. Nah, titik pun tak depan. Ya, jadi kita terjemahkan dia seorang perempuan. Dia seorang perempuan itu adalah dhamir muttasil yang telah bersambung dengan fi'il. Jadi kita sebut ya, apa kita sebut? Dhamirun muttasilun yang bersambung dengan fi'il. Lalu fa'alan fa'ilan dia seorang telah melakukan. Okey, yang kedua sama seperti tadi, di hujungnya tambahkan apa? Alif. Di hujungnya tambahkan alif. Alif. Abang buat apa, Bang? Fa'alata. Okey, bunyinya apa? Fa'alata. Yang ini fu'ilata. 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 Pula. Fa'ilata. Fa'ilta. Fa'ilta. Saya cakap dengan suami saya. Dia salah tu. Fa'ilta. Okey, di sini. Ustaz. Di sini fa'alat. Di sini jadi fa'alata. Apalah saya ni? Salah ni. Fa'ilata. Fa'alat. Fa'ilata. Fa'ilata. Ilata. Fa'alata. Fa'ilat. Fa'ilata. Di sini kebun. Ya. Fa'ilata. Di sini Fa'ulata. ini na. Ini na ya. Ini fa'ulna. 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 Jadi kena sukun. Fa'ulna. Okey, boleh? Fa'alat. Apalah saya? Ini untuk Kalau Ustazah, ini masih lagi rumah. Fa'ulata. Fa'ulata. Tengok apa dia. Tak di rumah lagi Ustazah. Fa'ulata. Fa'ulata. Okay, saya tengok ni kan 10. Saya ada kelas kedua 10 ni tak habis lagi. Yang aku mula jadi nak kelang kabut. Okey, jadi fa'alata, fa'ilata, fa'ulata. Tanya untuk perempuan. Yang tanya untuk perempuan. Perempuan. Untuk Ummah. Jadi kita terjemahkan mereka berdua telah Mereka berdua perempuan ini telah lelaki ke melakukan. perempuan? Perempuan. Yang mereka Mu'annas. berdua perempuan telah melakukan. Ya, tak kira lah fa'alata ke, fa'ilata ke, fa'ulata ke. Kesemuanya adalah mereka berdua perempuan. Mesti perempuan, tak ada lelaki. Al-akhir fa'alu. Fa'alula. Tengok tu, dia perempuan ke lelaki? Fa'alna. Untuklah perempuan. Ya, fa'alna. Fa'alna. Di sini fa'ilna. Di sini fa'ulna. Ini untuk kunna. Apa maksud kunna?
Mereka Mereka semua perempuan. Ya, sama ada fa'alna ke, fa'ilna ke, fa'ulna ke. Kesemuanya nun. Nampak ada nun ni? Kesemua nun itu adalah domir bagi kunna. Nampak? Ada nun bagi pada kasih. Ya, na kunna, ini pun kunna, ini pun kunna. Ya, sekejap ya, saya kena bagi tahu kelas 2 sekejap beri masa 5 minit. Kan kita ya. Tulis dulu mana kelas 2 ya. Mana kelas? Mana dia kelas 2? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian ya, saya masih lagi bersama 5 minit lagi ya, 5 minit lagi sekejap bersabar ya. Okey, saya kena berhenti sebab kelas kedua dah tunggu. Okey. Jadi na ni, nampak ada na ni. Okey. Nampak tak ada huruf u ni? Nampak. Nah, ni adalah domir pun. Nah, jadi mereka semua perempuan telah melakukan. Ni pun sama. Jadi ingat, nah ni adalah domir untuk pun. Jadi tolong buat latihan ini kat rumah ya, untuk sampai kepada insya-Allah hari Khamis kalau saya hidup lagi. Ya, tolong ingat. Ni ada apa? Hari Khamis. Hari Khamis sudah tak ingat. InsyaAllah hari Senin depan ya. Nah ni untuk domir pun. Nah, okey, ta untuk dia, ta ni untuk perempuan, alif untuk perempuan. Sekali lagi, ta untuk dia, ta yang perempuan ni ada ta untuk perempuan tapi ada alif jadi untuk umar. Maknanya kedua-duanya mesti perempuan. Ya, ingat ta, alif, nun. Ini untuk perempuan. Ini dia, ini umar, ini pun. Nah, senang je, tak ada susah mana pun. Jadi usaha saja mereka semua perempuan telah melakukan. So alhamdulillah hari ini kita habis untuk al-ghaib lil muzakkar wa lil muannas. Ya, kita dah habis untuk kata ganti nama ketiga, lelaki dan perempuan. Dan kita dah habis domir ke domir kita dah belajar. Jadi kenapa saya suka hafalkan domir dulu sebelum masuk PF? Inilah tujuan. Ya, inilah tujuannya. Dan insyaAllah saya tak boleh tunggu lama lagi. Subhanakallah mabihamdika dan la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.